Ada 30 orang yang pernah melihat Dajjal di dalam muka bumi ni, dalam alam ni. Pada zaman Rasulullah, ada seorang lelaki namanya Tamim ibn Aus Ad-Dari. Dia naik kapal bersama dengan 30 orang daripada kabilah Lukham dan Judham. Lelaki ini orang Arab, beragama Kristian. Dia dengan kawan-kawan dia 30 orang, mereka naik kapal pergi ke mana tidak diperincikan. Hadis ni tuan, ni hadis sahih riwayat Imam Muslim. Kata Tamim, waktu kami sampai di tengah-tengah laut, kami dipukul oleh ombak yang kuat sehingga kami hilang arah tuju, sampai tak tahu pergi ke mana. Selama 30 hari, sebulan duduk di tengah lautan. Akhirnya kami sampai di sebuah pulau yang kami pun tak tahu pulau itu di mana. Maka kami pun bergerak ke pulau itu untuk berehat, minum, cari air bersih dan sebagainya. Waktu kami tengah berehat-rehat, tiba-tiba keluar seekor binatang yang pelik. Binatang ini berbulu lebat sehingga menutup seluruh bahagian badannya. Kemudian binatang ini pun datang dekat. Dia berjalan mendekati 30 orang tadi. Kemudian dia bercakap, "Siapa kalian?" Kami pun jawab, "Kami pemuda-pemuda Arab Kristian daripada semenanjung tanah Arab, kami keluar." Sampai tengah perjalanan, tengah-tengah lautan, tiba-tiba laut mengganas. Kami dipukul oleh arus selama sebulan. Akhirnya terdampar di pulau ini. Kemudian Tamim pun bertanya pada binatang tadi, "Siapa kamu?" "Anal Jassasah." 30 orang ni tanya, "Jassasah tu apa?" Dia tak jawab. Dia kata, "Di tengah-tengah pulau ada satu orang yang sudah lama menunggu kabar berita daripada orang lain." Berjalanlah 30 orang ni masuk ke dalam hutan. Akhirnya sampai di satu tempat penahanan. Masuk ke dalam. Kata Tamim, kami pun masuk ke dalam. Dan begitu terkejut, kami mendapati di dalam itu ada satu orang lelaki, manusia, tetapi tubuhnya sangatlah besar. Satu orang lelaki, tubuhnya sangat besar. Dia bersandar ke dinding gua itu dalam keadaan kedua-dua tangannya dan kedua-dua kakinya ikat dengan satu rantai besi yang tak boleh bergerak. Kaki dia, kedua-dua pahanya dirapatkan ke dadanya. Lelaki itu bertanya kepada kami, "Man antum?" "Kamu semua ni siapa?" Lelaki yang kena ikat tu tanya. "Kami Arab, agama Nasrani daripada semenanjung tanah Arab, naik kapal." Panjang cerita. Kemudian kami pun tanya kepada lelaki tadi, "Siapa kamu?" Lelaki tadi dia tak jawab. Kemudian dia tanya beberapa soalan, 4 soalan. Soalan pertama lelaki ni tanya, "Kamu semua tahu tak tentang Tasik Tabariyah?" Yang ramai-ramai ni jawab, "Tahu." "Macam mana keadaan Tasik itu?" Mereka ni jawab, yang 30 orang ni jawab, "Oh, airnya masih banyak. Orang menggunakan air di Tasik itu." Lelaki yang kena ikat ni jawab, tuan-tuan. Lelaki ni kata, "Satu hari apabila kamu tengok Tasik itu hampir kekeringan, maka ketika itu aku akan keluar. Satu hari Tasik itu akan kekeringan." Tasik ni ada di Israel. Adalah. Yang Dajjal sebut ni bukannya ada di angkasa lepas, ada di atas muka bumi ni. Dajjal kata satu hari Tasik itu akan mula surut dan ketika itu aku akan keluar. Tuan-tuan yang dirahmati Allah,
Ni bukan tujuan nak menakut-nakutkan. Tuan-tuan boleh tengok Tasik tu hari ni, bagaimana setiap tahun dia mengalami kesurutan dan kekeringan. Tiap-tiap tahun. Kadar air dalam Tasik Tabariyah, Sea of Galilee itu setiap bulan menurun. Siapa yang jaga Tasik Tabariyah hari ni? Negara haram Israel. Dia tanya soalan yang kedua. Laki yang diikat tu tanya, bagaimana keadaan ladang Baisan, Nakhlu Baisan? 30 orang ni jawab, ladang tu masih berbuah, kurmanya banyak. Laki yang kena ikat tu kata, satu hari ladang itu tidak akan lagi mengeluarkan buah. Ladang Baisan di Palestin. Ladang Baisan 1400 tahun yang lalu dia ladang kurma. Hari ni 2017, ladang tu dah jadi tanah lapang dah. Ni. Bukan kata pokok saja buah tak ada, sekali dengan batang-batang tak ada. Dajjal sebut, Dajjal kata apabila kalian melihat Nakhlu Baisan tidak lagi mengeluarkan buah, maka ketika itu zaman untuk aku muncul telah hampir. 3. Laki yang kena ikat tu tanya, bagaimana keadaan mata air Zughar? Mereka ni jawab, mata air Zughar airnya banyak. Dia kata satu hari mata air itu akan kering. Antara ulama moden yang alim, yang menafsirkan dan mencari Ain Zughar ni adalah mufti Mesir yang lepas, Dr. Ali Jum'ah. Dia buat kajian, kemudian dia pergi. Bila Nabi sebut Ain Zughar ini dekat dengan Syam, Syria, Jordan apa semua ni, pasukan ulama daripada Mesir ni pergi ke kawasan sana, dan mereka mendapati Ain Zughar itu merujuk kepada Laut Mati. Laut Mati itu 100 tahun yang lalu penduduk di situ sebut Ain Zughar. 100 tahun yang lalu penduduk di situ sebut itu Ain Zughar. Ketika kumpulan ulama daripada Mesir, termasuk mufti Mesir yang lalu, pergi ke situ, berdiri di atas, bukan di dalam air tu, di tepi Laut Mati, berdiri. Orang kampung sebut, wahai Tuan Mufti, dulu di sini adalah sebahagian daripada Laut Mati tu. Dia tunjuk satu pokok jauh daripada Laut Mati tu, pokok jauh daripada Laut Mati tu. Dia kata, wahai Tuan Guru, dulu di pokok itu, situ masih lagi digenangi oleh Laut Mati, dan hari ini dah mula surut. Soalan yang keempat dan yang terakhir, lelaki ni dia tanya, apakah Nabi yang tak pandai membaca dan menulis telah pun diutuskan? Maka pemuda-pemuda Arab yang 30 orang ni pun jawab, ya, Nabi itu telah pun diutuskan oleh Allah, dan dia telah pun berhijrah daripada Mekah ke Yathrib, Madinah. Adakah dia berperang dan dia diperangi? Pemuda-pemuda ni jawab, ya, Nabi itu diperangi. Adakah dia menang? Dia pun jawab, ya, setiap kali peperangan dia menang. Maka laki itu pun kata, alangkah beruntungnya siapa yang ikut Nabi itu. Sesungguhnya, kata laki tadi, hanya kalian sahaja yang diizinkan oleh Allah untuk sampai ke pulau ini, dan aku yang diikat ini ialah Al-Masih Ad-Dajjal.